A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Hanina Ani, orang pertama menyapa Tok Abah. Wong Jawa nombor 2. Puan Zainun, Canberra. Nombor 3, Zaila, Insinyur Haji Rocky Mavia. Ya, subhanallah. Ya. Lepas tu siapa nama tadi? Zaila tadi dah, Insinyur Haji Rocky. Sharifah Aniza, Zaila dah sebut tadi, Sharifah Aziza, Nazmi Ani, Cik Nun Abu Bakar, Jebon, Ramini Hussein, Alexander Man, Sabri Das, laju. Nazmi Ani, like dan share guys, like dan share pada 10 geng. Cik Nun dah, Jebon dah, Ramini sudah, Alexander Sabri Das, Rohaya Mali, ya, Salasiah Muradi, Sharifah Aziza, ya, Takeshi Kanishiro, lama tak nampak ya. Alexander sudah, Ferlita Ubara, Intan Sa'dia, Ayu Saim, okey. Emma Hatun, Nazmi Ani, Hazlinda, Litava, Wong Jowo, alhamdulillah. Jordan J. Kenneth, like dan share, cepat pada geng-geng kita. Hari ini hari Khamis, Mahalil Muttalib, Suhaila Nasir, Saidah Ida, Jebon dah, Mala Jamaluddin, Mun Maisma dah masuk. Haji Rahim Singapura dah masuk. Zurina Mat Isa dah masuk. Ditawa dahsyat, terima kasih. Kamisah Rasman, alhamdulillah. Siti Kusal, lama tak nampak. Ayu Saim dah masuk, terima kasih dari Arizona ya. Terima kasih. Thank you madam. Ya, Ayu Saim dari Arizona. Anis, Fazilah, apa nama? Fazilah siapa tadi tu? Litawa, Naja, Zainab Hassan, Said Imran, Siti Mariamah Singapura dah masuk. Salwati Uti, Mun Maisma, Terate Ungu ya, Purple Lotus, Abdul Rahman, Mariamah tadi sudah, Rahim sudah, Zasyah terima kasih, Tuan Haji Rahim, Zurina dah, Ekafizul, JB dah masuk, ya, sudah sedekah subuh, Abdul Rahim Latif, terima kasih Abdul Rahman, Syamsina Saad, 58 viewers, 56 share, wow, very good. Jordan J. Kenneth, Ramini Hussein, Muhammad Yusofi, Yahya dah masuk. Okey. Kefli, Said Imran Arifin, Maimuna Iman. Ya, Fir Fairuz. Fir Fairuz ya, Fir Fairuz. Ya, Ramini sudah, Saidah sudah. Mun Maisma dahsyat, terima kasih. Yusnita Said, Sharifah Azizah, Safia Osman, Wong Jowo. Ya, Keluang. Wong Jowo Keluang rupanya. Fauzia Maknayan, Zaril, Sharifah, Rozima. Lepas tu Jordan, ya, sudah. Fauzia Aziz, Yusnita, ya, Nani Triana Ahmad, 65 viewers, 66 share. Wow, bagus. Serentak Patch Adam Story dah masuk. Ya, Noraini Zainul masuk. Ditawa, Sima Jamil, ya, Tania, Mila Ahmad. Waalaikumsalam. Ida Hafida, ya, Sirna Jamil, Sima tadi ya. Terima kasih. Mila Ahmad, Ditawa, dah sedekah subuh dah, bagus. Zaim Hadi Miskam dah masuk. Intan Sumaya. Ya, so 70 viewers, 98 share. Wow. Lebih ya, bagus ya. Terima kasih. Teruskan share dengan seramai mungkin kawan agar dapat manfaat, sebab dah seminggu tu Abah tak online ya. Apa live ya. Sebab masalah teknikal dan memang tak sempat ya. Rani Zainul dah masuk. Patch Adam Story daripada mana? Daripada Sandakan Sabah. Bagus. Yunisa Said dari mana tak perasan. Zaril, ya. 144 share. Laju, bagus. Jack kepada 10 geng. Nur Syilawati Hussein. Bagus, terima kasih. Ya. Siapa tadi? Yang last sekali. Asmarina Kak Cik. Terima kasih. Intan Sumaya, Syamsina Saad. Okey, baik. Sambung pelan-pelan. Ya, terus like dan share guys. Kita sambung pelan-pelan. Apa nama, kita bercakap hari ini tentang tip menjadi orang yang positif
mungkin bahagian terakhir kot. Ya. Banyak lagi tapi tak apalah, kita besok hari Jumaat kita kalau ada peluang. Oh, besok mungkin tak sempat. Sebab Tok Abah pagi-pagi dah kena pergi ke Seremban. Nak bercakap dengan pegawai-pegawai bomba dan keselamatan di Seremban. Start pukul 9 sampai pukul 7.30 Tok Abah kena bertolak. Jadi tak sempat nak buat. Bila esok. Ya. Okey, malam. Besok teruk ya. Pagi, petang, malam ada program. So, Tok Abah tak sempat nak. Bila. Baik. Kemarin, the last time kita bersama, Tok Abah cakap tentang tip nombor 29. Buat goal setting baru. Buat matlamat baru. Ya, mungkin bukan ambil tahun baru ke, tahun hijrah ke, tahun baru Cina ke, raya ke untuk buat azam baru, tapi mungkin Maulidur Rasul. Last Maulidur Rasul kita jadikan titik perubahan. Mungkin cuti Deepawali akan datang. Jadi kita turning point. Tak kisahlah. Ya, hari anniversary. Ya, dan of course hari jangan tunggu hari Jumaat nak berubah pun. Hari ni boleh berubah. Mana tahu hari ni hari kita yang terakhir. So hari Khamis bagus, sebab kita kalau nak travel elok hari Khamis. Sebab kalau kita bermusafir hari Jumaat, selepas subuh dah wajib sembahyang Jumaat. Kalau sebelum subuh itu boleh ya, gantikan dengan Zuhur, kata guru Ustaz Tok Abah yang mengajar ilmu fikah. Ya, kalau kita keluar untuk musafir hari Jumaat sebelum subuh nak pergi membuka ladang rimau. Kau nak mampus, kata itu bahasa orang dulu ya. Ladang limau, bukan ladang rimau, kata Ahmad Nisfu. Dan sebab malam tadi tak belajar bahasa Arab, nisfu artinya separuh. Ya, nisfu Syakban 15 hari bulan ya, nisfu Syakban. Kalau Ahmad Nisfu artinya Ahmad separuh ya. Itu nisf artinya half. 50% separuh. Nisf kepada 1 kilo, setengah kilo ya. Nisf kepada 1 bulan 15 hari. Okey. Itu semalam. Hari ni tip yang nombor 30. Dan sebelum tu program kita hari ni dibawakan oleh webinar tentang komunikasi dah settle tu. Tok Abah ucapkan terima kasih pada semua peserta yang hadir semalam dan yang juga membeli rakaman. Yang beli rakaman pun 37 orang. Ramai. Yang tak dapat bersama tapi beli rakaman, recording. 37 orang, ramai tu. To me that's very very big number. Syukur tahniah sebab anda cintakan ilmu komunikasi pula tu. So sebulan lagi 19 November Tok Abah akan bincangkan satu webinar yang sangat menarik, tip menangani pasangan yang merajuk. Sebab salah satu maklumat yang Tok Abah dapat daripada kajian satu dunia, pasangan boleh merajuk antara 7 jam hingga 7 tahun. Itu ikut kajian. Tapi Tok Abah jumpa satu kes yang Tok Abah counsel berpuluh tahun yang lepas, 20 years ago, dia merajuk sehingga 14 tahun. 14 tahun masih enggan tidur bersama, dan dengan izin Allah, bila Tok Abah pujuk, rangsang, nasihat, mereka telah berdamai, ya, telah dapat melunaskan rajuknya selepas 14 tahun. Tok Abah dah jumpa, ya. Ada satu kes memanglah 7 tahun, ya. Dia pernah koyak baju suami dia in public, ya. Walaupun dah 3 kali pergi umrah, tapi masih belum usai rajuknya. Wah, tengok yang merajuk paling teruk ni siapa? Mungkin perempuan lah kot ya. Ada juga lelaki yang rajuk dia sampai tak tahulah ya, rekod tak menunjukkan apa-apa ya. Yang begitu signifikan. Baik. So come to our webinar pada 19 Tok Salah Sohbah, link dah ada dah ya. Cikgu Nazrin dah bubuh kot, tak salah ya. Ini memang untuk orang awam, untuk semua orang lah ya. Orang muda, orang tak berapa muda, atuk nenek, guru-guru, kaunselor, come to our webinar pada 19 November. Tok Abah seronok sangat. Nota dah Tok Abah siapkan, nota asas dah siap, tapi Tok Abah akan revise setiap malam sampai hujung, sampai sebulan lah. Tok Abah akan repair, cari lagi mutiara kata, cari lagi fakta, cari lagi data yang terkini untuk relevan kepada situasi sekarang, era selepas endemik ni. So apakah situasi rajuk dalam masyarakat di Malaysia? Tok Abah sentiasa update supaya relevant. Itu sebabnya Tok Abah kena sentiasa mengkaji tiap-tiap malam, tengok ya, dapat isu baru, isu terkini, masalah semasa, agar anda semua dapat manfaat yang maksimum insya-Allah. Come Tok Abah webinar. Tok Abah ingat murah sangat lah ya. Ini sekali makan, sekali minum pagi satu keluarga je
dah beres, tak sampai pun ya. Sangat-sangat murah ya, sangat-sangat, tapi yang penting tu ilmu tu mahal. Tapi ya insyaallah kita jadikan user friendly, people friendly, customer friendly. Come to our webinar pada 19 November. Tak pasti dah boleh mendaftarkan ataupun early bird ya. Apa ni, registration. Ada tengok kat link ya. Cikgu Nazrin dah bubuh dah insyaallah. Baik. Tip nombor 30 ialah ni pun tawar seronok, tawar beritahu anak-anak tawar dulu. Sebelum tawar beritahu kat orang lain, tawar beritahu anak tawar. Enjoy the journey, not just looking forward for the destination. Kadang-kadang kita sibuk fokus pada matlamat, pada target. Kita lupa apa yang kita alami dalam perjalanan. Perjalanan ini so kadang-kadang perjalanan itu membawa banyak pengajaran yang luar biasa. Ya, bila kita fokus pada kejayaan, kita kadang-kadang kita tidak dapat menikmati proses dalam perjalanan itu yang menyebabkan kita mendewasa, bertambah gigih, bertambah sabar, bertambah ya matang, bertambah bijaksana. Ramai orang itulah dia kata, aku buat apa sibuk nak belajar. Kalau aku bawa Grab pun dah dapat 1,500, 2,000, 3,000 sebulan. Ini belajar kena bayar 1,500 sebulan. Lepas tu dapat graduate belum tentu dapat kerja. Ini kesian ya. Orang macam ini dia fikiran sangat sempit. Ini memang sifat orang-orang yang biasa-biasa. Orang biasa ataupun orang yang tak ingin berjaya, dia nak mengecapi hasil serta-merta. Immediate gratification dalam bahasa Inggerisnya. Dia nak enjoy dulu, nak untung dulu, nak selesa dulu, padahal dah diajar sejak berpuluh tahun dahulu, beratus tahun dahulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Fantastic ya. Wawasan orang tua-tua dulu. Tahun berapa tahun ni, mungkin tahun 1900 kot, atau apa belajar masa tu abad darjah 1 1958. Wow. Dia kata berakit-rakit ke hulu. Orang dulu pakai rakit, sampan pun tak ada ya. Berenang-renang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dah sampai ke dekat-dekat ke pantai tu, kena berenang lah. Sebab rakit kadang tak boleh, sebab dah tak cukup dalam ke whatever lah ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. So Tok Abah suka sangat dia punya pembayangan, dia punya maksud, dia punya ritma sangat tinggi ya. Artinya pesanan yang sangat berkualiti. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Hulu dengan dahulu, cantik kan? Berenang-renang, bersenang-senang. Berenang, bersenang, itu kualiti tinggi ya. Artinya kata pembayang dan maksud sangat hampir. Itu pantun yang berkualiti tinggi yang Tok Abah belajar masa tahun 50-an, 60-an. Dahsyat. Tok Abah dulu johan pantun. Dulu Tok Abah johan pantun peringkat negeri tau. Orang belum duduk, penjual pantun belum duduk, Tok Abah dah berdiri menjawab. Kau punya pantas. Sebab masa tu kita orang muda pantas berfikir. Juri pun heran. Orang tu belum duduk yang menjual pantun, Tok Abah dah berdiri untuk jawab. Dan pantun Tok Abah pula jawapannya luar biasa, sebab banyak pembayang kita dah fikir dalam kepala. Ya, pembayang tu dah ready dah. Ya, orang muda kan jadi pantas. So memang terkesima lah mereka, terpaksa bagi johan lah. Atau yang jual pantun belum duduk, kita dah berdiri untuk jawab. Dan jawapan kita pula lengkap, padat dan tepat kepada soalan. Macam mana tak dapat menang? Itu dulu punya cerita. Okay, so enjoy the journey. Sebenarnya bila Tok Abah buat belajar first degree ijazah pertama, Tok Abah ambil bidang pertanian. Bila Tok Abah ambil sains pertanian, ijazah pertama 4 tahun di Universiti Melaya. Tahun pertama ada praktikal kat ladang di Puchong. Kami kena tanam pokok, kena buat baja kompos, kena main dengan taik lembu. Ya, itu. So bukan dapat ijazah tahun 75. Tapi proses nak dapat ijazah tu kami mendewasa, dan kami duduk di bangsal, dikongsi lah di bangsal dengan ramai ya. Ada lebih kurang 50 orang jejaka-jejaka yang tampan-tampan, kurus-kurus, tampan-tampan. Ya, petang-petang kami main kami main takraw ya, kami main bersukan ya. Tok Abah dapat
tidur satu bangsa dengan kawan-kawan, kita jadi rapat, jadi mesra macam adik-beradik sampai sekarang. Dia punya impak, ya, kesannya. Tahun 71 kami praktikal di Ladang Puchong, ya, selama 3 bulan 3 bulan, ya, sesuatu sifat terbentuk dalam 40 hari. Kami bersama 100 dekat 100 hari lah. Hampir 100 hari, 3 bulan kan, 100 hari kami bersama. Wow, makan, minum bersama, ya. Ya, menghadapi, pernah kitanya bangsa ni, kita punya tempat berak tidur tu, dengar macam benda cakar. Besok pagi cek, cakar harimau. Ni bukan cakar harimau, urutan cakar harimau tu bukan. Ni betul-betul harimau mencakar bengkel kami. Kau tak kecut perut. Nasib baik dalam bengkel tu ada parang, ada cangkul, ada macam-macam peralatan lah. Dan kami semua jejaka-jejaka yang umur 20 tahun, berani-berani, tangkas-tangkas. Petani-petani kan? Petani moden. Itu pengalaman. Jadi, pengalaman itu yang mendewasakan kami, makin sabar, makin mesra, makin faham, makin kenal, makin belajar tentang manusia, tentang tanah, tentang fauna dan flora dan fauna. So, perjalanan itu yang mendewasakan kita, ya, menjadikan kita lebih matang, lebih gigih, lebih sabar, lebih memahami orang lain, lebih tolak ansur, lebih tasamuh, ya. Kami campur, ya, orang Islam, bukan Islam, Melayu, India, Cina ada dalam kumpulan tu. Kami benar-benar hidup sebagai satu Malaysia lah dalam bengkel tu. Dan kita dapat pula guru-guru yang luar biasa, ya. Dan tukang masak yang luar biasa di kantin, Masya Allah, ya. Tuan Abad masih ingat, ya. Dan ramai teman-teman sobat itu yang juga sudah meninggal dunia, ya. Al-malum lah, dah umur 70-an kan. Okey. So, ramai antara kita fokus pada matlamat tapi lupa nak mencuplik, nak mengambil, nak menyerap, ya, pengajaran dalam perjalanan. Ya, so sebabnya kita kena ingat untuk jadi orang positif, ya. Hidup kita tidak ada destinasi, bukan tak ada destinasi. Kita ni masih dalam perjalanan sampailah kita meninggal dunia, dan meninggal dunia barulah habis kita punya destinasi, sampai ke destinasi. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Selagi kita hidup, kita masih dalam perjalanan. Selagi kita masih hidup, perjalanan ini, kita masih dalam perjalanan. Ya, untuk memperbaiki diri, mengubah diri, ya, untuk mengangkasa diri, untuk kata tu mendewasakan diri. Aku dah umur 60, takkan tak dewasa? Belum. Ada orang perangai 60 tapi masih kanak-kanaknya sifatnya. Belum dewasa dalam banyak hal. Ya, ada orang umur 15 tahun tapi sudah dewasa dalam banyak hal sebab mak ayah sudah tiada, dia sudah bertanggungjawab dijaga adik-adiknya. Umur baru 15 tahun. Tok Abang pernah jumpa kes macam itu, ya. Umur 15 tahun tapi sudah dewasa. Ada umur 51 tahun tapi belum dewasa, masih tidur bawah ketiak mak sebab masih bujang, sebab anak manja, sebab anak tunggal, sebab anak sulung, sebab so many reason. Alright? So, tip nombor 30, jangan fokus pada destination saja, ya, tapi fokus kepada pembangunan diri, ya, untuk mencapai kejayaan yang ingin dicapai, dan enjoy the moment, enjoy the journey, seronok dengan perjalanan. Kita nak pergi daripada KL, kami nak pergi ke Kedah misalnya. Sebulan yang lepas kami buat trip ke Kedah, jumpa kawan, ziarah kawan, naik kereta api, naik electric train service, ETS. Kami namanya ETS kali pertama tak naik kereta api sejak 30 tahun yang lepas. Kali pertama. Seronok tak? Seronok sangat. So, memang nak pergi kat Lostak. Tapi dalam perjalanan tu kita tengok kanan kiri, pokok-pokok, sungai, kampung. Ya Allah, bestnya. Naik kapal terbang tak nampak apa, nampak awan. Naik kereta api, naik bas, pening kepala kadang, ya. Jam dan sebagainya. Tapi ni naik kereta api, tak ada stop kat stesen lah. Seronok sangat. Tu pengalaman Tok Abah. Yang bulan lepas naik ETS. Lepas tu ada pramugari pula. Yang bagi minum, bagi makan, bagi buah, ya, dan sebagainya. Subhanallah, ya. So, we enjoy the journey, ya, as much as we enjoy the destination. Sampai destination kita ada program berjumpa sana, pergi ziarah kilang era Edar, ya. Jumpa dengan profesor, ya, dengan keluarganya, makan di rumah, seronok. Tetapi dalam perjalanan pun kita dapat
pengalaman pembelajaran, ya. Tok Abah belajar bahasa Arab dalam kereta api, pulang kaji. So seronok. We enjoy the journey, appreciate the journey, mengambil iktibar daripada perjalanan, tengok sifat manusia, tengok orang bertolak ansur, tengok orang tolong menolong dalam kereta api. Tok Abah sangat bahagia. Dalam kereta api nampak, ya, kebaikan manusia. Kita nak pergi toilet pun orang pimpin ni tempat dia bergerak-gerak. Lepas tu dia tengok kita dah uzur. Dia kata tak apa. Tok dulu. Dia dah beratur lama tu 2-3 orang tu. Tapi tok dulu. Tok Allah, saya kata tak apa awak dulu. Tak apa, tok dulu. Untungnya jadi orang tua. Cuma saya terpaksa putihkan rambut untuk nampak matang. Supaya dapat ke depan. Tak ada. Ya, tu bukan ambil kesempatan, ya. Orang memang selalunya mendahulukan orang tua. Alhamdulillah. Bukan umatku orang muda yang tidak menghormati orang tuanya atau orang tua yang tidak sayang pada orang mudanya. Maksud hadis Nabi. Okey? Tip nombor 30. Bagaimana jadi orang yang positif. Don't just focus on the destination, but focus on the journey and enjoy the moment. Artinya seronok, bahagia dengan menghargai proses untuk mencapai matlamat itu. Kita kena seronok belajar dan mendewasa dengan dia. So jangan, ya, untuk semua anak, jangan sibuk nak bekerja, ya, dan sebagainya. Memang betul dapat pendapatan, tapi belajar bukan untuk dapat gaji untuk bekerja. Belajar untuk membuka minda, untuk menaikkan martabat. Tidak akan sama martabat orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Ya, martabat orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ibarat langit dengan bumi. Itu dia. So orang berilmu itu bersamaku, kata Nabi. Kita akan bersama Nabi untuk orang berilmu ni. Nak cemerlang di dunia kerana ada ilmu, mana boleh stop belajar. Tapi ada orang ni, terutamanya budak lelaki ni, alah bawa Grab lagi dah. Oh, ya betul. Memang boleh hidup sampai bila? Awak bangga tak, ya, dengan pelajaran yang ada, pendidikannya ada pada anak-anak cucu awak nanti? Jadi contoh teladan. Kita nak buka minda, buka peluang, menaikkan martabat, menaikkan nilai diri kita. Sebab orang yang berilmu jauh lebih mulia daripada orang yang abid, yang taat Allah, beramal tetapi tak ada ilmu. Bagus, tapi orang berilmu dan beramal lagi tinggi martabatnya. So anda dan Tok Abah, jom kita terus mencari ilmu sampai mati. Adakah lepas SPM tak nak belajar, lepas dapat diploma tak nak belajar? Apa cerita? Ada ramai sahabat Tok Abah umur 60 tahun, ya, dia mendaftar balik untuk belajar, dapatkan ijazah. Ada sahabat Tok Abah umur 80 tahun, ya, dia nak ambil ijazah ke-7 ke 8 ke 9. Dia nak ambil ijazah lagi umur 80-an. Dia nak belajar lagi. Nak cari kerja ke? Dah umur 80-an nak cari kerja. Apa? Ijazah dia dah 7. Ada PhD, ada Masters, ada Bachelor, dah banyak. Nak cari kerja apa? Dia nak cari ilmu. Nak bagi contoh teladan kepada anak cucu dan orang di sekitar. Ya, Datuk Profesor Mustafa, ya, luar biasa. Ini 7-8 ijazah dia dapat. Dia akan terus belajar sampai meninggal dunia. Alright? Okay. So itu tip nombor 30. Tip nombor 31. Ada tak sahabat-sahabat yang baru join, tak siapa, ya? Dah 100 lebih dah dalamnya. Dah 344 share. Yumdam dah masuk. Salamah Saliman. Narima Ismail dah masuk. Okey. Wan Nur Fadila. Ada Dr. Narima kata, seronok jadi orang tua, tapi orang tua yang dikena tak juga. Ya. Ramai orang muda yang hormat pada orang tua. Siapa-siapa orang tua pun. Ya. Wan Nur Fadila ada, Zai Kamal ada, lepas tu Nori HM. Zainab Hassan dah masuk, ya, daripada tadi. Lepas tu Siti Hajar Ahmad, Erin Mat Said, lama tak nampak dia. Cik Nun Abu Bakar dah sebut, Hilmi Mat Zain, ya. Lepas tu Asmah Otin, Badariah Baba, Zubaidah Nama Kubedah, tu dia. Zubaidah Nama Kubedah, Hasan Adnan, ya, Nur Bakar, ya, dan yang lain. Wow, ya, terima kasih kerana bersama kami. Yang mudah-mudahan Allah rahmati, ya. 162 orang dah masuk kelas, 344 share. Teruskan, ya. Baik. Dan program kita dibawakan oleh, jangan lupa, ya, webinar Tok Abah pada 19 November, seronok sangat. Menangani pasangan yang rajuk. Orang dah kahwin ke? Orang berkawan pun merajuk, girlfriend, boyfriend merajuk, bertunang merajuk. Ini kan pula rumah tangga. Ya.
atuk pun mengajuk kat nenek, dan dengar khabar orang 60-an ke atas pun ya mudah mengajuk, lebih sensitif. Ada sebab-sebab tertentu lah ya. Kita bincang lah dalam kita punya webinar nanti ya. Kenapa orang tua 60-an lebih mudah mengajuk. Tips menangani pasangan yang rajuk. Orang perempuan rajuk apa nak buat? Lain caranya. Puncanya lain, cara memujuk lain. Orang laki-laki yang merajuk, puncanya berbeza, cara memujuknya berbeza. Kadang-kadang anda akan terperanjat bagaimana nak menangani pasangan lelaki yang merajuk. Termasuk jangan buat apa-apa. Tapi takkan tak buat apa-apa dia merajuk. Dialah jangan buat apa, tapi adalah ... Come to our webinar lah. Kita kena bukan rahsiakan, tapi buat suspend lah, barulah seronok nak belajar. Ya, ada macam iklan kan, ada suspend. Barulah kita seronok and looking forward, insya-Allah. Ya, come to our webinar pada 19 November. Ya, orang merajuk antara 7 jam. Mudah-mudahan 7 minit ya. 7 jam sampailah 7 tahun. Dan Tok Abah pernah ya mengendalikan satu kes yang merajuk 14 tahun dengan izin Allah. Selepas di counsel, mereka berdamai dengan cara yang sangat hikmah dan saksama. Tok Abah sangat happy sampai sekarang teringat. Kisah berlaku di sebuah negeri di pantai timur. Cukuplah tu sebagai hint ya. Baik. Dan of course, Tok Abah punya program kita dibawakan oleh juga ni hari ni. Ramai di mana-mana Tok Abah pergi pun tak bawa ke Kondisi Plus ya, sebab mereka nampak Tok Abah makin aktif ya, makin pantas, makin bila Tok Abah berdiri selama 2 jam untuk memberikan ijazah ya, scroll sekarang pakai bukan scroll, sekarang pakai what do you call it lah ya, benda tu ya, yang kita letak kita punya ijazah tu kepada 300 orang graduan di UCB, University College Bestari kat Terengganu. Minggu lepas Tok Abah salah strategi. Supaya Nabi Muhammad SAW kalau dia nak pandang orang, dia tak pusingkan kepala, dia pusingkan the whole body. Itu sunnah ya. Nabi SAW tidak akan pusingkan kepala bila tengok orang kanan kiri atau ke belakang, dia pusing toleh belakang, tak. Nabi tak buat begitu. Nabi akan turn the whole body. Sekarang Tok Abah faham, itu sunnah. Tapi rupanya 2 hari lepas Tok Abah sakit tengkuk, sakit, ya Allah, kenapa sakit tengkuk? Bantal sama, katil yang sama, isteri sama, kenapa macam mana tengkuk sakit? Rupanya Tok Abah pusing nak ambil benda tu yang tempat scroll tu lah, tempat ijazah. Tempat ijazah tu kan, dalam envelope besar tu kan ya, dalam what do you call it lah ya, benda tu kan. So Tok Abah tak nak pusingkan badan, macho, so pusingkan kepala je 300 kali. Krem, sakit, kena tanpa plaster. Sekarang Tok Abah dah berazam kalau nak tengok orang jangan pusing kepala je. Masa muda-muda boleh lah. Sekarang kena turn the whole body. Ikut sunnah ya, turn the whole body, ikut sunnah. Dan kita memberikan penghormatan yang sewajarnya. Kan cantik, sopan dan selamat, tak sakit tengkuk pada muka aku. Ya, alright. So itu tengok tu pengajaran yang Tok Abah terima. Walaupun prosesnya ialah akhirnya dapat memberikan scroll kepada 300 graduan. Tok Abah sebagai Pro Chancellor baru ya, walaupun dah tua bangka, tetapi pengajaran Tok Abah dapat kawan baru, teman-teman baru, audiens baru ya, dapat nasihat baru, dapat pengalaman baru tu tadi ya, pengalaman tengkuk sakit sebab tak pusingkan badan, the whole body. Itu dah tahu lama tapi tak tahu impaknya. Dah tua-tua ni umur 71 baru dapat pengalaman. Itu dia punya significant. Kenapa kita kena turn the whole body untuk selamatkan badan kita daripada sakit, overstress dan sebagainya. Overstretch. Orang dah tua sibuk nak pusing-pusing kepala sekali-sekali bolehlah. Tapi kalau dah sampai 300 kali ambil benda tu bagi kat graduan, simple aja. Tapi untuk orang muda no hal. Untuk orang dah habis muda, very big hal. Big issue. Gitu. Dan itulah bila orang tanya apa rasanya. Ni antara lain yang inilah ya, yang foundernya anak Tok Abah sendiri. Tok Abah cuma bagikan idea saja. So Kondisi Plus, Cordyceps. Ramai orang Kanada pun nak import Cordyceps direct untuk dapatkan khasiatnya. Kondisi Plus ni ada Cordyceps militaris yang banyak mengandungi antioksidan yang dapat membersihkan kotor-kotor dalam badan, all the toksin and all the benda yang tak elok dalam badan akan di vacuum lah, dia bersihkan. Itu dia punya fungsi
antioksidan. Jadi mudah-mudahan badan kita makin bersih, sistemnya makin sehat, makin lancar. Semuanya Tok Abah dapat berjalan dengan Alhamdulillah, dapat solat dalam keadaan normal. Ya, banding solat fardu Tok Abah kan sembahyang biasalah, dulu atas kursi dah. Ya, tapi sembahyang sunat Tok Abah manjakan diri sikit, duduk atas kursi ya, dan sebagainya untuk solat-solat sunat. Ya. Sebab Nabi pun pernah solat sunat walaupun dalam keadaan yang sehat sambil duduk. Ada dia punya sunat tu. Ya, tapi of course pahalanya pun separuh lah kan. Nisfu. Nisf artinya separuh. Belajarnya nisfu Syaban. So, ada link kat atas tu ya. Ada link kat atas kalau nak dapatkan tu. Baik. Tip nombor 31. Ini pun Tok Abah dah sebut banyak kali. Tip 31 ni banyak kali sebut di mana-mana. Iaitu kalau untuk sentiasa jadi orang positif, pasang multiple niat. Pasang niat yang berganda setiap hari. Aku hari ni aku nak senyum kat semua orang, nak doakan seramai mungkin orang, nak berbuat baik kepada orang, nak memberi salam pada seramai mungkin orang, nak memberi nasihat, nak memberikan sedekah kalau jumpa orang yang mohon sedekah, nak pergi kerja pun, nak exercise, nak whatever. Walaupun kita nak buat apa pun, nak berkomunikasi macam semalam Tok Abah bincang dalam komunikasi yang berkesan. Bila kita berkomunikasi pasang 2-3 niat. Aku ni nak bersilaturahmi, aku nak memberi penjelasan, aku nak memahami, aku nak menimba ilmu, aku nak mengenali mereka, aku nak so kita pasang 5-6 niat untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Sebab setiap niat baik yang kita pasang akan dapat pahala, akan dapat kekuatan, akan dapat inspirasi, akan dapat tenaga, akan dapat semangat. So nampak tak? Untungnya pasang berbagai niat untuk sentiasa positif. Dan malangnya ramai orang pergi kerja pun tak pasang niat. Ya. Nak ke mana ni? Nak ke masjid? Nak apa? Nak ke masjid sembahyanglah. Itu aja. Nak ke masjid apa lagi? Apa salahnya aku nak ke masjid, aku nak solat fardu zuhur. Aku nak mencari kawan-kawan baru, nak jumpa kawan lama, nak memperkayasa, nak mengeratkan satu rahim. Aku nak pergi jalan lain, balik jalan lain untuk dapat pengalaman baru. Aku nak mungkin bantu orang yang mungkin perlukan bantuan. Aku kalau peluang beri nasihat, aku akan bagi nasihat. Ya, aku nak pasang banyak niat. Jadi setiap niat yang kita pasang dapat pahala, dapat inspirasi, dapat tenaga, dapat semangat, dapat kekuatan. Wow. Faham ke faham? Of course faham. So, pasang multiple niat. Pasang niat yang berganda setiap kali nak buat sesuatu perkara. Niat-niat yang baik, niat-niat yang murni. Niat yang baik itu adalah doa. Innamal a'malu binniyah. Nampak tak? Dapat pahala, dapat kekuatan, dapat inspirasi, dapat semangat, ya, dapat kehebatan. Apa pasal kita nak bertangguh-tangguh? Pasang niat. Pasang niat. Tapi janganlah pasang niat sekarang pasang niat. Alah, Fadlah Kamsah, Tok Abah suruh pasang niat. Aku pasang niat. Bukan nak buat pun. Aku nak tidur je hari ni. Tapi aku pasang niat dia. Aku nak buat terbaik. Tak boleh macam tu. Awak nak tipu siapa? Nak tipu siapa? Nak tipu diri kah? Jangan tipu diri. Pasang niat untuk buat lah. Tapi kalau tak terdaya, tak sempat, tak terlagat, tu cerita lain. Pasang niat. Ya, dengan niat untuk buat. Gitulah. Kita kena ikhlas lah pada diri. Kalau diri sendiri pun kita nak tipu, ya, macam mana? Sebabnya Tok Abah sebut semalam dalam webinar komunikasi, berkomunikasilah kepada diri dengan cara positif, baru kita mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan positif. Kalau pada diri pun kita berkomunikasi cara negatif, aku ni memang pelupa lah, aku ni memang payah nak buat baik, aku ni memang payah nak maafkan orang, aku ni memang payah nak belajar benda baru, aku ni memang cepat letih, aku ni memang mudah lupa, aku ni memang tak handsome daripada... Kalau benda-benda yang tak elok kita komunikasikan kepada diri. Bercakap pada diri pun negatif. Macam mana nak cakap positif pada orang lain? Pada diri pun kita negatif. Mulakan bercakap pada diri dengan yang positif. Ada peluang kita bercakap yang positif kepada orang lain. Nampak ke nampak? Nampak. So, everything start from home. From ourselves. Yeah? Okay. Pasang niat. Yeah? Untuk nak pergi kerja ke, pasang banyak niat. Nak exercise pun banyak pasang niat. Aku exercise ni untuk apa? Nak sihat. Habis, nak dapat dukung cucu aku. Habis, nak mudah nak beramal. Ya, boleh nak bangun malam. Ya, boleh aku nak buat ziarah kawan. Boleh aku kalau ada peluang nak dapat pergi umrah. Sebab
kita sihat. So, kita exercise untuk nak pergi umrah, nak sihat, nak dukung cucu, nak membantu orang, nak buat kerja rumah. Kan exercise pun pasang niat. Banyak, multiple niat. Tengok, kekuatan datang, ilham datang, semangat datang. Yang penting dapat pahala percuma. Wow. How about it, guys? How about it? Maaf ya, sharing. Tak apa pergi kerja mesti pasang 10 niat. Minimum 10 niat. Aku pergi kerja nak cari rezeki yang halal, nak cari ilmu, nak kongsi ilmu, nak senyum, nak bagi salam. Nak buang dosa, nak sembuhkan sakit, nak cari kawan baru, nak jumpa kawan lama, nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Kalau aku mati hari ini, matikan aku dalam husnul khatimah. Tapi kalau aku hari ini masih hidup, aku nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam dan aku nak jadi sebab orang lain berubah kepada kebaikan. Tak apa pasang 10-11 niat. Tiap-tiap pagi. Ini bukan showing off. Sharing. Cakap kena serupa bikin. Sebenarnya tak apa kalau kat pejabat memang bersemangat lah sebab dah pasang 10-11 niat. Dapat pahala, dapat semangat, dapat inspirasi, dapat tenaga. With every niat. Jelas? Jelas. Tip nombor 31 untuk jadi orang positif. Semalam tadi pun apa ni attend kelas bahasa Arab ya. Salah seorang kawan itulah Nik Faizal. Nik Faizal sebab cikgu belum masuk, kami jadi dua orang yang baru masuk kelas. So tak bertanya apa khabar ni. Tok Abah sihat. Itulah, tolong kongsi rahsia Tok Abah. Umur 70-an masih sihat, masih segar, masih bertenaga. Tak apa pun ketawa je. Alah ni, ya. Biasa-biasalah ni, ya. Kita buat yang biasa, yang basic, maka mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan. Tapi itulah Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kalau kita ada niat nak tolong orang, nak jadi aset, nak beri khidmat, maka Allah akan bagi kita kekuatan demi kekuatan, inspirasi, tenaga, kesihatan, ya, dan peluang untuk berkhidmat. Ya. Seperti doa Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Wahai Allah, aku nak minta kekuatan. Kau bagi aku masalah demi masalah untuk aku atasi. Aku minta kasih sayang. Engkau hantar pada aku ramai orang untuk minta bantuan. Ya, macam-macam. Lain diminta, lain dapat. Lain minta, lain dapat. Akhirnya apa kata Salahuddin Ayyubi? Wahai Allah, apa yang aku mahu engkau tak beri. Tapi engkau berikan aku apa yang aku perlu. What I want you don't give. But what I need you give. Therefore, thank you so much Allah. Syukur Alhamdulillah Allah. Sebab Allah akan beri. Bukannya apa yang kita nak. Apa yang baik untuk kita. Apa yang kita perlu. Dan yang apa yang kita layak dapat. Wow. Nampak tak? So bila kita minta, ya, dan pasang niat yang berbagai-bagai, maka Allah akan berikan. Bukan beri apa yang kita nak. Beri apa yang baik untuk kita. Termasuklah sakit. Sakit pun baik. Upload sakit baik. Allah tak akan bagi sakit kalau tak diampunkan dosa. Bila kita sakit, baru kita appreciate sehat. Barulah lengkap hidup kita. Tak lengkap ke hidup saya kalau saya sihat sepanjang? Tak, awak akan jadi macam Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit sampai sombong. Untuk lengkapkan hidup, ada sakit, ada sihat. Ada siang, ada malam. Ada ketawa, ada menangis. Ya, ada senang, ada susah. Baru lengkap hidup. Spektrum hidup kita akan jadi sempurna. Sempurna lagu tu. Kau? Dan ni tahu apa kalau nyanyi memang mahal bayarannya ya. Ya, sebab banyak pintu tingkat akan pecah, jadi kena bayar. Okey, 31. Pasang multiple niat setiap masa agar kita dapat kekuatan luar biasa untuk jadi orang yang positif. Alright? Dan tolong come to our program pada 19 November, you akan dapat ilmu bagaimana untuk menyempurnakan hidup, ya. Ada kasih sayang, ada rajuk-merajuk. So come, bagaimana menangani pasangan yang rajuk. Wow, ya. Seronok, ya, seronok. Tak apa dah kumpulkan, ya. Secara umumnya apa punca orang rajuk? Ada berbelas-belas tu dapat, ya. Kenapa orang perempuan merajuk? Tak berapa banyak. Bagaimana solusi untuk menangani orang merajuk? Tak berapa banyak. Kenapa lelaki merajuk? Tak berapa banyak punca. Lepas tu, bagaimana menangani lelaki merajuk? Lain dengan perempuan merajuk, lain. Orang budak-budak merajuk dengan orang tak berapa budak yang dah habis kebudak-budakannya. Orang tua macam budak-budak. Ada juga. Ini semua berbeza-beza cara menangani rajuk itu. Tok Abah masih belajar ya. Masih belajar sampai bila-bila. Alright. Come to our webinar pada 19 November. I'm excited. Come. Ya, biar ribu-ribu datang pun tak mengapa. Ya, kita buat online ya pada 19 November. Mudah-mudahan kita panjang umur untuk janji temu kita 19 November. I'm looking forward.
ada something to look forward. Hidup ini akan bahagia, akan positif kalau ada something to do, ya, something to look forward and someone to love. Tok Abah dah sebut dulu, dah lama tak sebut ni. Kita akan sentiasa charge up, ya, bersemangat dan positif bila ada sesuatu nak buat. Itu sebenarnya Tok Abah tak boleh, ya, tak buat apa-apa kan. Itu sebenarnya kena terus. Dah umur 70-an, sibuk buat kerja ni, buat apa? Sebab nak mengisi sisa-sisa hidup dengan bermakna. Jadi aset, memberi manfaat. Khairunas amfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak beri manfaat pada orang lain. So, orang akan sentiasa bahagia bila positif, bila ada something to do, something to look forward. I'm looking forward 19 November. Jom kita jumpa dalam tim menangani pasangan merajuk. Dan someone to love. Ada keluarga, ada anak cucu, ada kawan-kawan, ada kejiranan yang kita sayangi, ya, ada, ya, negara yang kita sayangi, ya, dan sebagainya. Okey. Baik. Nombor 32. Hari ni kita wrap up ni habis, ya. Kita nak habiskan hari ni, tak kita lepas tu mikir tajuk lain lah. Tip nombor dua ialah maafkan orang, maafkan diri, maafkan momen-momen yang lalu. Kata Omar, yang lepas sejarah, yang masa depan misteri, dan we don't know. The past is history, the future is mystery, but we have today. The past is history, the future is mystery, but we have today. So, make full use of today because you may not have tomorrow. So, hari ni kita buat yang terbaik. Hari ni Tok Abah macam-macam program hari ni, ya. Nak membantu anak-anak, ya. So, daripada pukul 9 sampai pukul 5 ikut jadual. Malam kan ada kelas bahasa Arab lagi. Samping tu, cucu-cucu pun ada di sekitar, seronok, ya. Memenuhkan kehidupan. Ingat, kita akan bahagia bila something to do, something to look forward and someone to love. Wow. So, maafkan orang, maafkan diri. Bila kita maafkan semua orang, itu ciri penghuni syurga, ya. Memaafkan semua orang sebelum tidur adalah ciri penghuni syurga. Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali. Tapi masih majoriti orang Malaysia terlupa, bukan tak nak, terlupa nak memaafkan semua orang sebelum tidur. Ya, maafkan orang, maafkan diri dan maafkan momen-momen yang sudah berlalu. Let bygone be bygone, kata orang putih, ya. Let bygone be bygone. I can forgive but I cannot forget. Never mind. When you let go, you still remember but in a better light. Kalau dulu awak ingat sakit hati, fed up, ya, marah. Tapi sekarang bila kita dah maafkan, kita teringat. Mana boleh lupa sebab awak punya IQ 120. Kalau IQ awak 50, lembam, maaf, ya, bukan menghina siapa-siapa. Memanglah tak ingat yang lepas. Tapi sebab awak bijak, ramai orang komplain, I can forgive but I cannot forget. I have tak boleh memandang dia because you are smart. Apa kena mengena? Kalau awak bodoh, maaf, ya, awak bodoh sangat lembam, otak IQ rendah, awak boleh lupalah perkara yang penting dalam hidup awak. So syukurlah awak masih ingat. Tetapi bila kita maafkan, kita bersyukur, kita bertaubat, kita beristighfar, kita bertaubatan nasuha, kita akan lapang. Sebab taubatan nasuha artinya kita akan lega, akan tenang. Ya? Nasuha artinya tenang. Walaupun kita ingat peristiwa lama, tapi kita tak marah, malahan kita bersyukur. Nasib baik aku dulu begini. Aku jadi gigih, aku jadi kuat, aku selamat, aku bertambah matang, aku bertambah dewasa, aku bertambah sabar. Nampak? Ya? So, setiap benda yang datang kat kita, orang baik ataupun orang yang tak baik, semua adalah aset kepada kita. Sedangkan orang mengumpat pun aset kita. Apa pula aset? Orang mengumpat kita, dia bagi pahala percuma. Aset lah tu. Orang mengumpat kita pun aset kita. Faham ke faham? Faham. Okay, let's go. Last one. Last one. Betul lah, just in time. Dah 7.44. Last one. Hayati mutiara kata yang boleh merangsang kita jadi positif. Ini Tok Abah buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam Tok Abah akan cari mutiara kata. Tiap-tiap malam akan cari, ikut topik-topik lah. Ikut topik. Ya, rendang tak berbuah. Apa kena benda rendang tak berbuah? Itulah. So, kalau orang ada ilmu tapi tak amal, ibarat pokok yang subur tapi tak membuahkan buah. Tapi Tok Abah baca kisah lagu Rendang Tak Berbuah, Datuk Hatan menyanyi, yang seni katanya tulis oleh Allahyarham Bob Lokman. Semuanya Tok Abah baca tentang kisah lagu tu sebab ditulis oleh sahabat kita Allahyarham Bob Lokman yang baru meninggal dunia 2 minggu lepas, ya.
Tok Abah baca rupanya dia menulis lirik tu masa dia sedang sakit, dia baru bercerai, dia sedang sedang patah kaki, sedang sakit tak boleh berjalan. Dia sedang baring, dia meniara baring, kaki tak boleh berjalan. Dia menulis seni kata lagu Rendang Tak Berbuah dalam masa 45 minit. Dan dalam keadaan dia sengsara. Ya, salah satu lirik tu yang tak abang ingat ialah, Ibu, dengarlah. Apa ya? Dia merayu pada ibunya supaya dia tahu anakmu ni sedang sakit. Ya, aku ni sedang sakit. Ya, memang dia sedang sakit. Mungkin ibunya marah kat dia ke, dia tak tahulah ya. Tapi dia merayu pada ibunya agar faham dia ni sedang sakit, sedang bersedih, sedang baru bercerai dan sebagainya. Sakit pula fizikal. So mungkin ibunya kecil hati ke whatever. Tapi itulah bila Tok Abah baca tu, terasa dia punya nilai lagu tu ya. So walaupun untuk sebahagian orang dia tak ada apa-apa, tapi untuk orang yang faham latar belakang, sebenarnya kita kena faham konteks, kita akan appreciate. Konteks kena betul. Dengar baliklah lagu tu, Rendang Tak Berbuah, dan cuba baca sejarah lirik lagu itu. Bagaimana lagu itu ditulis ya oleh Allahyarham Bob Lokman. Ya, cicit kepada Tok Kenali. So baru tak pandai appreciate, rupanya yang cucu cicit ulam, patut cara berfikirnya berbeza dan sebagainya ya. Allah bagi hidayah. Okey, lepas tu Tok Abah dengar satu lagu. Ya, Tok Abah pun test dalam dewan. Malam mencari mimpi, siang sambung. So, satu dewan jawab, mencari malam, Allah tak ada seni langsung lah korang. Adakah malam mencari mimpi, siang mencari malam? Apa punya audien? Audien ni orang pandai ni semua. Pelajar-pelajar, profesor-profesor. Tapi tak ada jiwa seni. Yang tak faham seni kata lagu tu ya. Malam mencari mimpi, siang mencari erti. Kan tu seni kata oleh S. Hussein Sahab ya. Bukan Hussein Sahab. Hussein Sahab tu staff Tok Abah dulu. Syekh apa ni Sahab ya. Said ya. Said Hussein Sahab ya. So lagu tu pada Tok Abah sangat besar dia punya pengajarannya. Malam mencari mimpi. Kita mencari ilham, mencari aspirasi. Siang mencari erti, kita berusaha bertindak ya untuk kata tu merealisasikan matlamat kita. Barulah faiza azamta fatawakkaltu Allah. Bila kita berdapatan azam, maka kita bertindak sebaik mungkin and then tawakkaltu Allah. Faiza azamta fatawakkaltu Allah. Wow, nampak tak? Just one small bite lagu, tapi mutiara kata itu sangat besar kalau kita faham konteks. Jangan bertawakal sebelum kita berusaha sebaik mungkin. Tuntas akal, tawakal. Dah habis dah ikhtiar, tawakal lah. Barulah best, barulah Nabi suka, ya redha. Ya, ini awak kat mana awak tambat unta tadi? Awak naik unta datang ke masjid kan? Ya. Kat mana tambat? Aku tak tambat, aku bertawakal. Merah muka Nabi. Mana mungkin kau bertawakal tanpa usaha? Kau tambat dulu. Dah tambat unta tu baru bertawakal. Usaha dulu baru tuntas akal baru tawakal. Nampak? Pengajaran daripada lagu tadi. Itu kata mutiara. Mungkin kata mutiara. Satu lagi kata mutiara yang Tok Abah ujung-ujung suka ulang-ulang ialah orang beradab tanda berilmu. Ramai orang berilmu tapi biadab. Sebab ada seorang anak murid Imam Malik berkata, aku bersama Imam Malik 20 tahun. 2 tahun aku belajar ilmu, 18 tahun aku belajar adab. Wow. 20 tahun dia bersama Imam Malik, mazhab Maliki kan? Imam Malik, ya. Aku bersama beliau belajarlah berilmu menuntut selama 20 tahun. 2 tahun aku belajar ilmu, 18 tahun aku belajar adab. Nak menunjukkan bahawa adab itu jauh lebih penting mendahului, ya. Beradablah untuk mudah mencari ilmu. Itu pun kata-kata mutiara. Ya, beradablah kamu untuk mencari ilmu. Dan ramai pelajar sekarang biadab. Macam mana nak dapat ilmu? Mana macam nak berkat ilmu? Macam nak jadi orang? So, mak ayah, pesan pada anak-anak, hormati guru kamu, sayangi guru kamu, doakan guru kamu, bantu beri khidmat pada guru kamu.
Doakan guru kamu. Bila kita doakan orang lain tiap malam dalam senyap, kita sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Itu asas adab. Doakan, ya, sayangi, hormati, bantu dia, ya, dan ramai, kebanyakan 98% mak bapak terlupa nak pesan pada anak-anak untuk mendoakan guru-guru mereka. Dan 95% mak bapak lupa nak doakan guru-guru anaknya. 95% mak bapak lupa nak doakan guru-gurunya. Ini mana Tok Abah tahu main persen je ni. Tok Abah tanyalah, Tok Abah tanya, Tok Abah survey, Tok Abah tanya, Tok Abah survey, Tok Abah tanya. So umumnya gitulah dapatan yang Tok Abah temui daripada survey Tok Abah di kalangan manusia di Malaysia. Kau yang senang kan nak cakap? Cakap bohong. Kalau bohong kat seorang berdosa, bohong kat ramai orang ni tak berdosa ke? So Tok Abah kena ada asas bercakap. Dan mudah-mudahan apa yang Tok Abah cakap ni ada asasnya. Bila Tok Abah bertanya dan bertanya sebagai bahan untuk maklumat, untuk perkongsian, untuk menghisap diri. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal, pengalaman, dia punya knowledge, dia punya emosi, dia punya stability, dia punya personality. Gitu, ya. So dan Tok Abah selalu gunakan juga kata-kata mutiara di Jalaluddin Arumi. Semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia, nak mengubah orang lain, nak mengubah persekitaran. Hari ini aku orang yang bijaksana, aku berhasrat nak ubah diriku dahulu, diriku sendiri. Jangan sibuk nak ubah orang lain. Itu Allah punya kuasa. Kita ubah diri kita. Tapi bila kita ubah diri kita dengan istiqamah, Allah akan ubah semua makhluk di sekitar kita. We change ourselves. That is within our control. Orang lain kita tak boleh nak control. Jangan sibuk nak mengubah orang, kita ubah diri kita. Inside, outside dengan istiqamah, Allah ubah semua makhluk, orang, manusia, kucing, serangga, pokok-pokok di sekitar kita akan berubah mengikut perubahan yang kita lakukan. Hukum Allah. Ya, itu dia. Dan Tok Abah dah sebut tadi tu juga kata mutiara. Berkomunikasilah kepada diri dengan positif. Mudah-mudahan awak boleh berkomunikasi dengan positif pada orang lain. Berkomunikasilah pada diri. Itu sebabnya sebab Tok Abah cipta satu katakan, bila kamu berdamai dengan diri kamu, maka alam sekitar akan berdamai dengan kamu. Bila kamu berdamai dengan dirimu, when you are at peace with yourself, the environment will make peace with you. Wow. Ya. Dan Tok Abah juga sebut semalam dalam kuliah masa webinar komunikasi, kehidupan perlukan oksigen. Perhubungan perlukan komunikasi. Ya. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Ini semua kata-kata mutiara. Ikan mati tanpa air. Di luar air matilah ikan. Hati kita mati tanpa zikir. Kita stres bukan sebab banyak fikir. Kita stres sebab kurang zikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ini contoh-contoh kata-kata mutiara yang bila kita fahami, amalkan dan kita hayati dan amalkan dan tahu konteksnya, kita akan jadi orang positif ke arah kebaikan step by step. Okay guys. Minta ampun, minta maaf. Happy birthday, happy anniversary. Selamat dalam perjalanan. Orang yang sakit ikut nasihat doktor, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ikut jadual Allah. Ya. Hari ini kita buat yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.